Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siri ini saya akan memberi ceramah yang bertajuk Klasifikasi Umat Islam, iaitu cara Barat membahagikan umat Islam. RAND ialah badan strategi Amerika yang merancang, yang menjadi bahan dan cukup aktif menjalankan kajian terhadap umat Islam dan merupakan think tank bagi tindakan strategi US, terutamanya bagi menghadapi kebangkitan Islam. Secara umumnya, RAND mengklasifikasikan umat Islam kepada 4 kategori, iaitu fundamentalis, tradisionalis, modernis dan sekular. Yang pertama, fundamentalis. Maksud fundamental adalah perkara asas. Bagi Barat, orang yang kembali kepada basic agama ini adalah bermasalah kerana merujuk kepada sejarah Barat. Fundamentalis bagi persepsi Barat sangat buruk kerana perkataan ini menggambarkan sesuatu yang ngeri bagi mereka. Jadi, mereka cap Islam sebagai fundamentalis. Golongan fundamentalis ini, mereka yang mendapatkan kuasa politik. Bagi kita sebagai orang Islam, kita ini adalah fundamentalis kerana kita kena kembali kepada basic agama, kerana kita perlu balik kepada rukun Islam, rukun iman dan sebagainya. Bagi Barat, fundamentalis ini jahat, dan bagi kita fundamentalis ini okey. Bagi Barat, golongan fundamentalis ini menolak nilai-nilai Barat dan hak asasi manusia. Mereka mahu melaksanakan negara Islam yang tertegak di dalamnya hukum Islam. Golongan ini juga memaksa nilai-nilai agama diwajibkan ke atas semua masyarakat. Mereka menggunakan pendekatan dari demokrasi, iaitu keganasan. Contohnya Al-Qaeda, Laskar-i-Taiba, Pakistan, Ansar al-Islam, Iraq, Hamas, Palestin, Hizbullah, Turki. Bagi Barat, kumpulan ini mesti diperangi habis-habisan kerana mereka merupakan gerakan bersenjata. Seterusnya, umat Islam yang tradisionalis. Golongan ini lebih menumpukan soal kerohanian dan keilmuan. Contohnya zikir, membaca kitab, sufi dan tarikat. Walaupun ada yang terlibat dengan politik, tetapi pemikiran mereka lebih tertumpu soal kerohanian. Ulama mereka lebih cenderung membahaskan ilmu berbanding soal politik. Golongan ini juga lebih menumpukan kepada meningkatkan kualiti kerohanian dan keilmuan. Mereka adalah golongan yang konservatif, yang mencurigai moderniti, inovasi dan bersifat pesimis terhadap kemajuan. Mereka ini juga tidak mengambil pendekatan yang serius dalam politik walaupun mempercayai Islam agama yang syumul. Golongan tradisionalis ini juga tidak mengambil pendekatan yang keras dan ada yang menolak pembaharuan, contohnya Al-Arqam, kumpulan sufi dan tarikat serta tabligh. Seterusnya kita beralih pula kepada golongan modernis. Golongan modernis ini pula mahu melihat Islam menjadi sebahagian dari kemajuan global. Mereka memberi nafas atau taswiran baru Islam bagi nilai-nilai Barat seperti demokrasi, hak asasi manusia, perekonomian dan nilai-nilai lain. Mereka memodernkan dan mereformasikan Islam atau menyesuaikannya mengikut tuntutan zaman berdasarkan akal mereka. Mereka juga membawa pendekatan baru kepada Islam di bawah aspirasi kemajuan, iaitu ala Barat. Bagi mereka, Islam perlu ditafsirkan mengikut tuntutan semasa kerana ajaran Islam ketika diturunkan pada zaman Rasulullah adalah mengikut keperluan pada zaman itu. Bagi mereka, undang-undang Islam yang lapuk serta tidak mengikut perkembangan semasa perlu ditinggalkan dan pelaksanaan Islam perlu berpandukan kepada beberapa nilai penting yang sesuai dengan tuntutan demokrasi, iaitu tanggungjawab sosial, kesamaan dan kebebasan. Contoh modernis liberal ialah Sister in Islam, dan modernis Islam ialah aliran yang menumpukan kepada jihad ekonomi bukan kepada jihad perang, dan mereka juga jihad kepada nafsu sahaja. Dan yang terakhir, golongan sekular. Golongan sekular ini seperti yang kita sedia maklum bahawa mereka golongan yang tidak kisah tentang agama, menolak agama atau memisahkan agama dari urusan keduniaan. Golongan ini mengikut acuan Barat, termasuklah pemerintah yang ada dan tokoh-tokoh pemikir mereka. Golongan sekular ini menolak agama sebagai asas pemerintahan dan golongan selektif dalam memilih agama sebagai asas pemerintahan. Oleh itu, golongan sekular ini tidak mempunyai hubungan dengan agama. Kalau ada hubungannya dengan agama sekalipun, maka hubungan itu adalah hubungan pertentangan.
Oleh itu, inilah cara Barat membahagikan orang Islam untuk melihat Islam, dan inilah yang dinamakan sebagai New Orientalist, iaitu cara baru Barat untuk menguasai dunia dengan membuat klasifikasi ini dan akhirnya cuba untuk mengurangkan pengaruh, menjatuhkan kumpulan-kumpulan yang disahkan sebagai fundamentalis atas nama memerangi keganasan. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.